teruskan lagi kepada uh, sesi yang seterusnya di mana dalam penakkulan logik kita terbahagi kepada dua subtopik. So kita kepada subtopik yang kedua lah, iaitu tajuknya adalah hujah. So kita akan tengok apa yang diperkatakan dengan hujah ni. Okey, so jadi penghujahan ni adalah proses untuk membuat kesimpulan. So ni adalah untuk penghujahan. Maksud penghujahan adalah proses membuat kesimpulan. Ni adalah penghujahan. Okey, so hujah ni terbahagi kepada dua. Iaitu terdiri daripada dua lah. Yang pertama terdiri daripada beberapa premis. So premis ni sekurang-kurangnya terdapat dua premis lah. Dan untuk premis ni perlulah pernyataan yang memberi maklumat. Ni adalah premis. Pernyataan yang memberi maklumat. Manakala yang kedua ialah satu kesimpulan. Satu kesimpulan ni ialah memberi maksud kita akan dapat kesudahan pendapat ataupun keputusan. Ni adalah antara ciri-ciri hujah lah, terdiri tak ada beberapa premis dan satu kesimpulan. So jelasnya setakat tu hujah ni proses kita nak buat kesimpulan. So hujah terbahagi kepada beberapa premis dan satu kesimpulan. So kita tengok dulu sebelum kita buat soalan. Okey, so seperti yang cikgu cakap, premis ni ialah pernyataan yang memberi maklumat. So kita tengok pula pernyataan dari segi apa. Dalam hujah ni kita ada dua pernyataan lah, maksudnya premis lah. Yang pertama, pernyataan khusus. Yang kedua, kita ada pernyataan umum. Kita tengok apa pernyataan khusus. Pernyataan khusus ni adalah merujuk suatu kes tertentu. Maksudnya dia khusus kepada kes itu sahaja. Manakala kalau pernyataan umum, ia menerangkan sesuatu konsep secara menyeluruh. So tu kita katakan kalau kita tengok konsep secara umum, ni dia adalah kita boleh buat tu adalah pernyataan umum. Okey, so boleh, so cikgu harap awak boleh bezakan pernyataan khusus dengan pernyataan umum. Okey, boleh. So kita teruskan, kita tengok pula hujah ni terbahagi kepada dua jenis, di mana yang pertama kita ada hujah didaktif. So kata tadi yang terdapat dalam hujah ni beberapa premis dengan satu kesimpulan. Ni kita tengok pula hujah ni terbahagi kepada dua, iaitu hujah didaktif dengan hujah induktif. Kita namakan, kita tengok dulu DUK. Apa yang dikatakan DUK IKU ni. Okey, so kita tengok dulu kepada hujah didaktif. Hujah didaktif ni adalah merujuk kepada dia dah terbahagi kepada premis umum kepada kesimpulan khusus. Kalau kita nak bezakan hujah didaktif dengan hujah induktif. Kita nak bezakan hujah didaktif ni, mula premisnya adalah premis umum dan kesimpulannya adalah khusus. Ni adalah hujah didaktif. Kalau untuk hujah induktif pula adalah premisnya adalah khusus. Maksudnya pernyataannya terlebih dahulu kita khusus, baru kepada
umum. Umum ni adalah kesimpulan. Okay, jelas antara hujah deduktif tu apa, hujah induktif tu apa. Okay, lepas ni kita tengok beberapa contoh lah baru awak akan faham. Apa tu kita nak bezakan, macam mana kita nak tentukan sama ada pernyataan yang diberi tu adalah hujah deduktif ataupun hujah induktif. Dekat sini, kalau awak tengok kenapa cikgu highlightkan DUK, IKU. Ni nak suruh awak cikgu bagi perkataan ringkas lah. Macam akronim, macam mana kita nak ingat yang ni adalah hujah deduktif, manakala yang ni adalah hujah induktif. D ni merujuk kepada deduktif. U ni adalah umum, K adalah khusus. Kalau pernyataan tu terlebih dahulu umum baru khusus, ingatlah dia adalah hujah deduktif. Manakala IQ ni adalah I merujuk kepada stand for induktif, K merujuk kepada khusus, U merujuk kepada umum. Kalau awak nak mudah ingat, you all, awak semua boleh buatlah ikut duduk. Kalau yang ni, cikgu suka gunakan ikut duduk. Maksudnya ikut duduk ni I, K, U. Kalau kita nak tentukan sama ada hujah induktif, tengok K, U. K dulu, baru U, maka dia adalah hujah induktif. Kalau duduk kita tengok DUK yang dari belakang. Ni atas awak semualah, awak boleh cipta sendiri. Kalau awak nak bezakan yang kita nak kenal pasti deduktif dengan induktif. Okay, so kita tengok dulu kepada contoh yang cikgu cakap ni. Kita boleh tengok. Mari kita tengok dahulu contoh. Kalau awak tengok ni adalah soalan ataupun modul yang cikgu hantar dalam grup WhatsApp dan Telegram lah. Kalau kita tengok satu ni, hujah deduktif ialah proses membuat kesimpulan khusus berdasarkan umum. Maksudnya DUK, khusus berdasarkan premis umum. Umum dahulu baru khusus. Kalau induktif membuat kesimpulan umum berdasarkan premis khusus. Okay, kita tengok. Tentukan sama ada hujah berikut merupakan hujah deduktif ataupun hujah induktif. Okay, so macam mana kita nak tahu dia adalah sama ada khusus ataupun hujah induktif ataupun hujah deduktif adalah kita akan tengok dahulu soalan dia sama ada dia adalah khusus dengan umum. Sebagai contoh, kita akan tengok pernyataan lah. Maksudnya kita tengok soalan, kita akan tengok pernyataannya. Contoh kita tengok semua poligon N sisi mempunyai N bucu. Maksud dekat sini dia cakap semua poligon N mempunyai N bucu. Dekat sini kita boleh tahu bila dia cakap semua poligon, yang ni adalah merangkumi premis umum. Semua poligon N sisi, maksudnya bilangan sisi mempunyai bilangan N bucu. So pentagon mempunyai 5 sisi. Oleh itu pentagon mempunyai 5 bucu. Okey, dekat sini kita tengok pentagon ni dia khusus. Khusus mempunyai 5 sisi. Jadi kesimpulannya dibuat oleh itu pentagon mempunyai 5 bucu. So awak semua boleh buat kurungan, lepas tu kita labelkan. So umum
ke khusus adalah UK. Maka hujah didaktif. Ingatlah kita akan gunakan DUK dengan IKU. I ni merujuk kepada induktif, K adalah khusus, umum. Ni adalah contoh. Kita tengok kepada soalan pertama. Alamak, ni tak ada pernyataan. Bagaimana kita nak bezakan? Yang ni awak boleh fokuskan kepada kesimpulan. Kita tengok, kalau lah tengok premis 1 dengan premis 2, 7 tambah 3 kurungan 7 tolak 3, 3 kuasa 2 tolak 7 sama dengan 40. Yang ni kita tak boleh bezakan sama ada pernyataan ni adalah khusus ataupun umum. Jadi kita tengok dahulu kepada pernyataan, kita tengok dahulu kepada kesimpulan. Okay, kalau kita tengok oleh itu X tambah Y, X tolak Y. Yang ni adalah umum. Dia bagi tahu dekat semua bahawa X dan Y. Maksudnya 7 tambah 3, 2 tambah 5. Bahagian ni adalah X. Yang ni adalah Y. So, bila kesimpulan kita tahu dia adalah umum, maka pernyataan premis ni adalah khusus lah. Tengok khusus kepada nombor 7, 3, 2, 5. So, jelas tak you all? Ada pertanyaan tak? So, khusus ke umum adalah apa? Hujah. Hujah apa? Siapa boleh bagi tahu? Awak boleh bagi tahu jawapan dekat message. Kalau khusus ke umum, IKU. Maksudnya iku. Jadi hujah induktif. Boleh tak? So boleh macam mana? So awak semua boleh tak bezakan? Macam mana kita nak tentukan hujah didaktif dengan hujah induktif? Okay, kita tengok lagi contoh yang kedua. Tiga sama sisi mempunyai 3 bucu. Stop. Yang ni pernyataan. So rasa-rasa umum ke khusus? Kita tengok lagi. Segitiga bersudut tegak mempunyai 3 bucu. So semua segitiga mempunyai bucu. Kita tengok kesimpulan. Semua segitiga mempunyai. So kita tahu bahawa semua segitiga mempunyai 3 bucu. Yang ni adalah umum. Nampak tak dekat situ? Jadi maka pernyataan 1 dengan 2 ni, premis 1 dengan 2 adalah khusus. Kalau khusus ke umum adalah hujah didaktif. Boleh? Okay, cuba try. Cuba kita, cikgu nak, cuba awak semua buat nombor 3. Soalannya adalah semua sudut cakah lebih daripada 90 darjah dan kurang daripada 180 darjah. So, sudut ABC ialah sudut cakah. Maka sudut ABC lebih daripada 90 darjah dan kurang daripada 180 darjah. Kalau awak perhatikan dekat sini, sudut ABC ialah sudut cakah. Yang ni adalah ABC, kita tak tahu. Maka dia khusus kepada apa? Khusus sahaja kepada ABC. Pernyataan maksudnya khusus ni adalah dia merujuk kepada suatu kes tertentu. Kalau kita nak bezakan umum, kalau tengok semua sudut cakah, semua.
maka dia nak menerangkan bahawa sesuatu ni adalah secara menyeluruh. So kita tahulah semua sudut cakah lebih daripada 90 darjah. Maka yang ni adalah pernyataan umum. Maka kesimpulan sudut ABC ni adalah khusus. Jadi umum ke khusus adalah hujah didaktif. Okey, boleh ke? Boleh kita teruskan? Boleh, cikgu. Okey. So cikgu harap awak semua dah boleh tentukan hujah didaktif dengan hujah induktif. Seterusnya, kita nak tengok bagaimana kita nak tengok dalam setiap hujah didaktif dengan hujah induktif, dia lebih ke spesifik lagi, mendalam lagi bagaimana kita nak tentukan dalam hujah didaktif kita ada munasabah dengan sah. Sama ada hujah didaktif kita nak tentukan sama ada hujah didaktif ni adalah munasabah ataupun sah. So kita tengok munasabah ni adalah jika semua premis dan kesimpulan adalah benar. So kita akan katakan bahawa hujah didaktif tu adalah munasabah. Dan bagaimana kita nak tentukan sama ada hujah didaktif ni adalah sah. Jika dia mematuhi ketiga-tiga bentuk. Lepas ni kita tengok dalam hujah didaktif kita ada 3 bentuk. Kalau kita tengok hujah didaktif ni yang sah boleh dikategorikan kepada 3 bentuk. Okey, boleh? So cikgu nak fokuskan dahulu terlebih kepada hujah didaktif. Bagaimana kita nak tentukan sama ada pernyataan tu sama ada hujah didaktif yang munasabah dan sah. So dia boleh jadi tidak sah dan munasabah dan tidak munasabah. Okey, jelas? Lepas ni kita tengok. Okey. So yang ni cikgu kita tengok dekat sini sahaja. Hujah didaktif ni yang sah mestilah memenuhi salah satu bentuk berikut. Untuk didaktif yang sah, dia ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama, mestilah premis pertama mengikut macam ni. Semua A ialah B. Kalau premis kedua, C ialah A, kesimpulannya adalah C ialah B. So, kalau bagaimana kita dah tentukan kalaulah semua ni betul, benar, maka hujah didaktif tu adalah sah. Jika salah satu daripada ketiga premis 1, 2 kesimpulan ni adalah ada yang palsu, maka kita akan cakap dia adalah tidak sah. Boleh? So kalau awak tengok hujah didaktif adalah munasabah apabila semua premis dan kesimpulan adalah benar. Kalau salah satu palsu maka dia akan jadi terus kepada tidak munasabah. Okay, kalau kita tengok bentuk 2, jika P maka Q. Ni kalau untuk premis 1. Kalau premis 2 dia akan jadi P adalah benar, Q adalah benar. So bentuk 3, jika P maka Q. Kalau kita tengok premis 2, bukan Q adalah benar, bukan P adalah benar. Dekat sini kalau awak perhatikan bentuk 3 ni, kita akan buat dia dalam bentuk penafian.
Kalau awak tengok ada perkataan bukan Q, bukan P. Kalau awak masih ingat lagi dalam sesi lalu, kita buat dalam pernyataan dalam penafian. Bentuk penafian. Okey, mari kita tengok contoh. Okey, soalan dia, tentukan sama ada hujah deduktif berikut adalah sah atau tidak sah. Kemudian tentukan sama ada hujah itu munasabah atau tidak munasabah. Sebagai contoh kita tengok premis 1, semua haiwan herbivore. Maksudnya bila ada perkataan semua haiwan macam ni, contoh ni adalah apa? Untuk syarat bentuk yang satu. Kalau awak perhatikan bentuk satu, semua A ialah B. Jika ada perkataan semua maka dia dalam bentuk satu. So maka haiwan herbivore, maka yang ni adalah A. Awak kena buat kurungan. So labelkan dahulu A. So kita nak, kalau kita dah dapat bezakan bentuk satu, kita mestilah tahu premis A, semua A ialah apa? Ialah B. Maka tumbuhan sahaja ni adalah B. Jadi premis 2 mestilah dia bermula dengan apa? Huruf baru, maksudnya C. C ialah apa? Ialah A. So kita tengoklah kambing. Dia gunakan. Tengok semua haiwan herbivore kan. So dia mulakan kambing. So kambing ni adalah C. Ialah haiwan herbivore. So awak tengok C ialah A. So maka kesimpulan mestilah C ialah B. Kambing. C. Makan tumbuhan sahaja. So maka bila awak nampak betul mengikut bentuk satu A kepada B, C A, C B, maka dia hujah ni adalah sah. Kenapa? Memenuhi syarat hujah bentuk satu. Okay, so macam mana kita nak tentukan sama ada munasabah ataupun tidak munasabah adalah kalau munasabah kita kena pastikan semua premis 1 dengan 2 dan kesimpulan adalah benar. So dia cakap semua haiwan herbivore makan tumbuhan, maka benar. So premis 2 kambing ialah haiwan herbivore benar. So kesimpulan kambing makan tumbuhan sahaja, maka dia adalah hujah ini sah dan munasabah. Jelas ke? Faham tak? Ada soalan ke setakat ni? Okey, Cik. Okey. So mari kita tengok kepada soalan pertama. Kita tengok dulu bentuk apa ni. So kita baca dulu premis 1. Semua nombor ganjil ialah nombor perdana. So bila ada perkataan semua kita tahulah yang ni adalah memenuhi syarat bentuk yang keberapa? Siapa boleh bagi tahu bentuk keberapa? 1, 2 atau 3? Bentuk yang pertama. Maka kalau bentuk pertama kita kena pastikan premis 1 mestilah mengikut semua A ialah apa? Ialah B. So C ialah A. So C ialah B. Yes. So premis 1, premis 2, kesimpulan. So maka mari kita cek semua nombor ganjil. Maka nombor ganjil ni ialah A. So nombor perdana ni ialah B. Okay, so premis 2, 7. Maka 7 ni adalah C. Ialah nombor ganjil. Betul lah, maka dia akan dapat A. So kesimpulan C ialah nombor perdana. So dekat sini kita boleh buat ni adalah hujah sah ke tidak sah.
sah lah kan? Sah sebab dia memenuhi syarat. A ialah B, C ialah A, C ialah B. Semua betul setakat ni. So dia adalah hujah didaktif sah. So bagaimana kita nak tentukan munasabah atau tidak munasabah? So kita kena pastikan seperti cikgu cakap, kesemua ketiga-tiga pernyataan ni adalah benar. Okey, mari kita tengok. Dia cakap semua nombor ganjil ialah nombor perdana. Betul ke salah? Awak rasa benar ke palsu? Semua Palsu. nombor yes, good. Sebab kenapa nombor ganjil kita ada nombor apa? Kita ada nombor 9. yes. Jadi maka 99% nombor perdana ni ialah nombor ganjil, tapi 1% je nombor perdana ni bukan nombor ganjil, iaitu apa? Iaitu nombor 2. Kalau kita tahu nombor perdana ni ialah 2, 3, 5, 7, betul tak? Tapi nombor 2 ni adalah nombor genap. Maka premis 1 pernyataannya adalah palsu. Jadi ada je salah satu palsu, maka hujah didaktif ni adalah sah dan tidak munasabah. Munasabah. Jelas tak? Faham? Ada pertanyaan ke? Okey. So mari kita tengok kepada nombor 2. Okey, kita tengok premis 1. Jika maka. Dia menggunakan jika maka. Kalau ada perkataan jika maka, yang ni adalah apa? Kita tengok ada ke premis 2 dengan kesimpulan perkataan bukan. Maka yang ni menggunakan bentuk yang kedua. So kita kena pastikanlah kalau bentuk yang kedua adalah macam ni. Jika P maka Q. So P ni mesti adalah benar, Q adalah benar. Baru dia akan sah. Okay, kita tengok. Jika K ialah gandaan 3. So K ialah gandaan 3 ni P, maka K boleh dibahagi tepat dengan 9 ni adalah Q. So awak tengok premis kedua, 27 boleh dibahagi tepat dengan 9. So sepatutnya premis 2 ni mesti P, betul tak? P adalah benar. Kita tengok kesimpulan 27 ialah gandaan 3. Tapi dekat sini kalau awak perhatikan, dibahagi tepat dengan 9 ni adalah untuk merujuk kepada apa? Sebab dia adalah Q. Kalau gandaan 3 ni adalah apa? Dia adalah P, nampak tak? So maka ini adalah tidak sah. Cikgu, kenapa tidak sah? Sebab dia tidak memenuhi syarat. Sepatutnya kita premis 2 ni adalah ataupun awak boleh terbalikkan lah kalau nak betulkan, nak sah 27 ialah gandaan 3, maka kesimpulannya adalah 27 boleh dibahagi tepat dengan 9. Tu barulah hujah didaktif sah. Jelas tak kenapa cikgu buat tidak sah? Sebab premis 2 dia buat Q. Sepatutnya apa? Premis 2 adalah P adalah benar. Kesimpulan adalah Q. Nampak tak? P ni gandaan 3. Q boleh dibahagi tepat dengan 9. Jadi dia tidak sah. So sekarang
kita nak tentukan sama ada munasabah ataupun tidak munasabah. So maka bila ada palsu maka dia akan tidak munasabah. So jawapannya tidak sah dan tidak munasabah. Jelas? Nombor 2? Jelas. Okey. Mari kita tengok kepada nombor 3. Premis 1, jika Y tambah 1 ialah nombor ganjil. So yang ni adalah P. So maka Y ialah nombor genap. Q. So 4 tambah 1 ialah nombor ganjil. So dia ikutlah Y tambah 1 maka 4 tambah 1 ialah nombor ganjil. Ni P. So kesimpulan 4 ialah nombor genap. So ni adalah Q. P benar, Q pun benar. So yang ni adalah apa? Hujah didaktif. Sah ke tidak sah? Sah. Yes, good, sah. Dan munasabah ke tidak munasabah? Macam mana kita nak tentukan munasabah? Kalau nak munasabah kena pastikan ketiga-tiga ni adalah benar. Maka awak tengok 4 tambah 1 ialah nombor ganjil kan benar. Ni benar. Maka sah dan munasabah. Jelas? Jelas cikgu. Okey. So sekarang kita nak tengok pula bagaimana kita dah tahu kan kalau untuk kita masih lagi berada dalam hujah didaktif. So kita nak buat bagaimana kalau kita nak tentukan ataupun kita nak membentuk satu hujah didaktif yang sah. Maksudnya kita kena tulis, kalau dekat sini kita akan tengok contoh kita nak menulis kesimpulan bagi setiap berikut untuk membentuk satu hujah didaktif yang sah. So ingatlah kalau sah ni kita ada 3 bentuk. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Okey, contohnya kalau kita nak membentuk kesimpulan mestilah dah diberi premis 1 dengan premis 2. Contoh ni kalau awak semua bagaimana nak bezakan bentuk 1, bentuk 2 dan bentuk 3. Kita tengoklah semua segitiga sama kaki. So bila ada je perkataan semua maka segitiga sama kaki ni adalah A. So dua sudut pedalaman yang sama ni adalah apa? Adalah B. Betul tak? So maka yang ni adalah hujah bentuk 1. So sekarang kita nak membentuk kesimpulan. So premis B mestilah apa? C ialah A, betul tak? Kalau kesimpulan kita akan dapat apa? C ialah B. So mari kita tengok. Ni adalah dah diberi contoh. So RST. Maka RST ni ialah C. Segitiga sama kaki A. Masih lagi premis 1, premis 2 memenuhi syarat. Maka kesimpulannya kita perlu buat apa? You all kena ingatlah. Untuk kalau hujah bentuk 1, kesimpulannya adalah C ialah B. Maka RST mempunyai 2 sudut pedalaman yang sama.
Okey, mari kita buat bersama-sama nombor 1. Okey, so premis 1, semua faktor bagi 10 ialah faktor bagi A. So soalan cikgu yang pertama, ni adalah untuk hujah deduktif bentuk apa? Kita nak tahu sama ada sah ni bentuk 1, 2 atau 3 untuk soalan yang pertama. Dia adalah hujah bentuk 1. So hujah bentuk 1, maka kalau bentuk 1, you all kena ingatlah premis 1 mesti apa? Semua A ialah B. Kalau premis 2, C ialah A. So kalau K, kesimpulan C ialah B. So mari kita tengok. So faktor bagi 10. So yang ni adalah A. So faktor bagi 20 ni adalah B. Okay, premis 2, K. So K ni adalah apa? Kalau cikgu nak tanya, K ialah C. So faktor bagi 10 ni A. So masih lagi mengikut syarat. C ialah A. So kesimpulan kita mesti buat C ialah B. Jadi kesimpulan kita mestilah apa? K ialah faktor bagi 20. Senang sahaja. Kalau awak semua faham konsep hujah ni, so insya-Allah boleh jawab. Yang ni antara tajuk yang kita boleh sekolah markah. So kita tengok yang terdapat dalam hujah didaktif. Cumanya awak kena bezakanlah hujah didaktif yang mana, hujah induktif yang mana. Lepas ni kita tengok soalan kalau untuk induktif pula. So kita tengok soalan yang kedua. Semua trapezium mempunyai 2 sisi selari. So bila ada perkataan semua, maka yang ni adalah hujah bentuk apa yang ni? Hujah bentuk 1. Cuba try jawab ni. Apa kesimpulan dia? Cikgu bagi masa 1 saat. 1, 2, 3. Dah ada jawapan? Ada. So jawapannya adalah apa? Nanti kita tengok dulu. A yang mana? Nyatakan A. Semua trapezium. So semua trapezium ni adalah A. So B? Mempunyai 2 sisi yang selari. Yes, mempunyai 2 sisi yang selari. So premis 2 kita tahulah EFGH ni adalah apa? Adalah C. Good. So A lah trapezium. So C mestilah A untuk premis 2. Maka kesimpulannya adalah apa? Siapa volunteer? Kalau tulis dekat in-call message pun tak ada masalah. So kesimpulannya kita boleh buat E, F, G, H, C mempunyai 2 sisi yang selari. Yes, good Melanie. Mempunyai 2 sisi yang selari. Okey. Ni adalah untuk contoh hujah bentuk pertama. Sekarang kita tengok pula bagaimana kita nak buat untuk kesimpulan bagi hujah bentuk kedua.
kedua. So kalau ingat lagi kalau hujah bentuk kedua ni macam mana? Kalau premis satu, you all kena ingatlah. Premis satu, jika P maka Q. So, okey, kalau premis dua macam mana? Premis dua mestilah bermula dengan P. P adalah benar. Kita nak bentuk hujah didaktif yang sah ni. Dan sah mestilah mengikut bentuk dia. So kesimpulan K, Q adalah benar. So kita tengok premis satu, jika P ialah kuasa 2 sempurna, maka punca kuasa 2P ialah integer. So P ni ialah kuasa 2 sempurna, maka yang ni adalah P. So punca kuasa 2P ialah Q, maka dia buat 169 ni P lah, ialah kuasa 2 sempurna. So P adalah benar. Cuba kalau macam rasa benar ke palsu ni cikgu. Cuba awak tekan kalkulator. Betul ke tak? Betul ke tak dia adalah kuasa 2 sempurna. So kalau kita nak tahu dia kuasa 2 sempurna, awak kena punca kuasa 2 lah. Jika dia boleh maka dia adalah, sekejap cikgu tunjuk contoh dekat awak semua. Macam mana kita nak buat kuasa 2 sempurna? Awak punca je. 169. Nampak tak akan keluar nombor bulat. Maka betul lah tu adalah benar. P adalah benar. Maka kita nak kesimpulannya, kita nak buat apa? Punca. Kena ikutlah punca. Kita nak Q adalah benar. Maka punca 169 ialah integer. So yang ni awak kena tahulah integer ni adalah apa? Integer ni adalah nombor. Yes, very good. Nombor bulat. Bila kita tekan tadi kita akan dapat 13. Maka betul lah Q adalah benar. Boleh? Okey. So kita tengok lagi soalan. Jika T ialah pecahan tidak wajar. So ni adalah P. So maka T besar daripada 1. So dia cakap premis 2 ni dia tak gantikan. So T ialah pecahan tidak wajar. So kesimpulan kita nak Q. Yang ni Q. Maka T besar daripada 1. Itu sahaja. Boleh tak? So bila dia cakap T ialah pecahan tidak wajar, maka kesimpulannya T besar daripada 1. Okay, kita tengok premis lagi soalan yang seterusnya. Jika A darab 10 kuasa N ialah nombor piawai. So yang ni adalah P, maka A mestilah besar dan sama daripada 1 dan kecil daripada 10. So premis 2, A ialah nombor piawai. Tengok nombor piawai. So kesimpulannya adalah apa? Awak ambil je lah Q. So A kecil daripada 10 dan besar dan sama daripada 1. Ni sahaja untuk kalau hujah bentuk 2. So kita tengok pula untuk hujah bentuk 3. Kalau hujah bentuk 3, kita kena tukar dalam bentuk apa? Bentuk penafian. Kalau tengok jika P maka Q sama. Apa yang membezakannya dengan bentuk 2 dengan 3? Yang membezakannya adalah apa? Premis 2 dengan kesimpulan.
kita kena letak bukan. Kita kena tukar, maksudnya dalam bentuk penafian untuk bentuk yang ketiga ni. Jelas? Kita tengok soalan. Okey, contoh. Jika suatu sudut bernilai lebih daripada 0 darjah dan kurang daripada 90 darjah. So maka ni adalah P. Sorry. So maka sudut itu ialah sudut tirus Q. Kalau awak tengok sudut theta bukan sudut tirus. Nampak tak ada bukan? Ayat bukan. So kesimpulannya adalah satu lagi, nampak tak apa yang membezakannya? Yang ni bermula dengan P. Tapi kalau premis 2 mestilah Q dahulu, dia terbalik. Kesimpulannya bukan P. Nanti cikgu tak ingat nak tekankan dekat awak semua dekat situ. So tengok sudut theta bukan sudut tirus. Sudut itu ni maksudnya sudut theta lah. Jika suatu sudut dia cakap lebih, hanya besar daripada 0 darjah dan kurang daripada 90 darjah, ni maksud untuk yang ni. So sudut theta bukan sudut tirus. So kesimpulan sudut theta bukan bernilai lebih daripada 0 darjah dan kurang daripada 90 darjah. Boleh? Okey, so kita tengok nombor 5. Jika panjang sisi sebuah segi empat sama ialah XCM. So yang ni adalah P. Maka luas segi empat sama itu ialah X square CM square. So premis 2 dia buat luas segi empat sama Q bukan X kuasa 2. Luas segi empat sama Q. So bukan X kuasa 2. So kesimpulannya kita boleh buat apa? Siapa boleh nak cuba? Nak cuba buat. Betul salah belakang kira. Yang penting kita cuba. Nanti cikgu baca dekat message kalau tak nak buka mic. So ni adalah Q. So ni dah bukan. Q adalah benar. So kesimpulan mestilah bukan P. Maka panjang kita ambil sahaja. Panjang sisi bagi segi empat sama Q bukan, kena adalah, ialah tu kita kena tukar kepada bukan XCM. Itu jawapannya. Jelas ke? Jelas. Okey. So kita tengok lagi satu soalan. Jika sebuah poligon ialah heptagon. So yang ni adalah P. So maka poligon itu mempunyai 7 sisi. So poligon W tidak mempunyai 7 sisi. Nampak tak dia menggunakan perkataan tidak. Kalau masih ingat, untuk penafian kita akan gunakan sama ada bukan ataupun tidak. Perkataan tidak ataupun bukan. So cikgu bagi masa 3 saat. Cuba buat kesimpulan. Cuba.
Nanti tulis dekat tu awak dapat berapa kesimpulan. Ada yang nak cuba jawab tak? Apa yang kita akan dapat kesimpulan? Huzaifah tak dapat. Yang lain. Yang lain dapat tak? Kalau bentuk 3 ni kita kena buat apa? Jika kalau untuk premis 1, jika P maka Q. Kalau premis 2 dia akan terbalik. Bukan Q adalah benar dan kesimpulan adalah bukan P. So kalau untuk you all, Adam Mukhlis cakap poligon ialah hektagon mempunyai 7 sisi. Dekat sini, okay. Melanie, poligon W bukan hektagon. Yes, very good. Kenapa ada perkataan bukan? Sebab untuk hujah bentuk 3 kita kena buat penafian dalam bentuk penafian. So Adam Mukhlis tu dah boleh dah ambil untuk bahagian P. Cumanya tak letak, tak buang ayat ialah tak jadikan dalam bentuk penafian. Tak ada masalah. So kita belajar, maka kesimpulannya kita kena letak bukan P. Sebuah poligon bukan hektagon. Yes. Maksudnya, tapi awak kena mention lah poligon W sebab dekat premis 2 dia buat poligon W. Maka poligon W ambil yang bahagian P, sebuah poligon. So, poligon W bukan hektagon. Sepatutnya dia ialah kan. So, kita kena buat penafian. Bukan hektagon. Itu jawapannya. Boleh? Boleh. Okay. So, kita tengok last untuk dalam kita nak bentuk kesimpulan. Kita tengok. Jika X tambah 7 ialah 113, maka X sama dengan 106. So premis 2 awak nampak tak? So yang ni adalah apa? P. X sama dengan 106 ni adalah Q. So premis 2 dia buat bukan Q adalah benar. So X tak sama dengan 106. Yang ni dalam masa satu saat je. Cuba buat kesimpulan. Kalau siapa boleh, maknanya dia fahamlah untuk hujah bentuk T3 ni macam mana. Nampak tak? Premis 2, X tak sama dengan 106. So kesimpulannya adalah apa? So tu, lihatin tu X bukan 106 tu dekat premis. So kesimpulan kita kena buat bukan P. Nampak tak? So P kita apa? X tambah 7 sama dengan 113. Maka kesimpulannya adalah X tambah 7 tak sama dengan 113. Kita kena jadikan yang sama. Kita kena tukar nafi, penafian jadi tak sah, tidak. Kena ada perkataan tidak 113. Okay, jelas? Jelas cikgu. Okay. Okay, sekarang kita teruskan lagi. Tadi kita buat contoh bagaimana kita nak buat kesimpulan berdasarkan premis 1, premis 2. Sekarang kita nak buat
untuk premis 2 pula. So dia sama saja selagi awak faham konsepnya, so kita tak akan tertukar. So kita tengok ditulis premis 2 bagi setiap berikut untuk membentuk satu hujah didaktif yang sah. So ingat kalau yang sah mestilah mengikut ada tiga bentuk tu. So kita tengok contoh. So yang ni untuk contoh hujah bentuk 1. So cikgu harap awak semua masih ingat lah kalau untuk bentuk 1 tu macam mana. Semua A ialah B. Tu untuk premis 1. Kalau premis 2, so yang ni bagaimana kita nak buat premis 2, awak kena tengok dahulu juga untuk kesimpulan. So premis A semua poligon. Maka poligon ni adalah A. So mempunyai jumlah sudut perluaran 360 ni adalah B. So premis 2 kita kena tahu C ialah apa? Ialah A. So A kita dah ada poligon. So C kita nak dapat dekat mana? C kita boleh rujuk kesimpulan. So kita tengok kesimpulan. Oktagon mempunyai jumlah sudut perluaran. So dekat sini oktagon ni adalah apa? Kita boleh tahulah oktagon ni adalah C mempunyai jumlah sudut perluaran 360 ni apa? B. So premis 2 kita mestilah C ialah apa? Ialah A, maka oktagon ialah poligon. So kita tengok nombor 1, premis 1, jika X dan Y ialah nombor ganjil, so X dan Y ialah nombor ganjil. So yang ni hujah apa ni? Ni bukan hujah bentuk 1, maka X darab Y ialah nombor ganjil. So yang ni kalau kita baca dekat premis 1, kita tak dapat bezakan lagi sama ada hujah ni bentuk 2 atau bentuk 4 ni. Bentuk 3. So dekat mana kita nak bezakan bentuk 2, bentuk 3, kita tengok premis 2 atau kesimpulan. Kalau premis 3 ingat mesti ada perkataan apa? Ada perkataan bukan. So cikgu nak tanya soalan pertama ni, hujah bentuk 2 ke bentuk 3? Siapa boleh jawab? Hujah bentuk 2 ke bentuk 3? Alamak, dah lupa pula. Jangan lupa, okey. Cikgu cakap yang membezakan hujah bentuk 2 dengan bentuk 3 apa? Bentuk 2 sama sahaja. Premis 1, jika P maka Q. Maka Q. Kalau premis, bentuk 3 pun premis 1, jika P maka Q. Kalau premis 3, bentuk 3, premis 2-nya adalah apa? Ada perkataan bukan Q. Kalau kesimpulan maksudnya bukan P. Kalau premis ni tak ada perkataan bukan lah. Yes, very good. Iaitu bentuk 2 ya. Nanti cikgu tunjuk balik. Tak apa. Kita tengok ni. Sekali tengok dah takkan lupa. Awak tengok. Apa membezakan? So bentuk 1 ni you all tak tertukar lah sebab semua A ialah B, C ialah A, C ialah B. Awak tengok bentuk 2, jika P maka Q. So premis 2 mestilah P adalah benar, kesimpulan Q adalah benar. Kalau bentuk 3 sama juga premis dia, jika P maka Q. Tapi membezakan bentuk 2, 3 ni apa? Ada perkataan bukan dan terbalik.
Nampak tak perbezaan antara bentuk 2 dengan bentuk 3. So kalau kita berbalik kepada soalan tadi, nampak tak? Awak tengok untuk kesimpulan X darab Y ialah. Maka yang ni nombor 1 ni adalah untuk bentuk 2. Maka XY. XY ni apa? Q. Q adalah benar. Maka premis kita kena buat apa? P adalah benar. So macam mana? Ambil je lah P. So X dan cikgu buat tulisan lain lah. Dapat tangkap tak? Faham tak? Maka premis 2 X dan Y ialah nombor ganjil. Nampak tak? Jelas, faham? Kalau tak jelas lagi, cikgu boleh explain. Okey. So, kita tengok nombor 2. Jika N kuasa 3 sama dengan negatif 512, maka N sama dengan negatif 8. So, yang ni adalah premis 1. Kita nak buat premis 2. So, kesimpulan N sama dengan negatif 8. So, dekat premis 1, jika maka. So, nampaklah. Boleh tak bagi tahu bentuk apa yang ni? Soalan nombor 2. Bentuk 2 ke bentuk 3? Kalau 1 darab 3 ialah nombor ganjil, boleh tak cikgu? Yang untuk soalan nombor 1 ke? Yang ni awak kena ikut soalan dia lah, pernyataan dia. Sebab kalau awak tengok kesimpulannya dia guna X darab Y. Maka premisnya pun awak kena buat X dan Y ialah nombor ganjil. Kalaulah kesimpulan ni dia buat 1 darab Y ialah nombor ganjil, barulah dekat premis 2 awak boleh buat, 1 darab Y pula. 1 darab 3 ialah nombor ganjil, maka baru dekat premis awak boleh buat 1 darab 3, 1 dan 3 ialah nombor ganjil. Nampak tak perbezaan? P, X dan Y. Q, X darab Y. Okey. So Melanie, okey, good. Premis 2 adalah apa? N kuasa 3 sama dengan negatif 512. Boleh dah tu. Kita tengok lagi. So yang ni, jika sebuah poligon ialah pentagon. So yang ni P, maka hasil tambah sudut pedalaman poligon itu ialah 540. So dekat sini kita tengok kesimpulan. Poligon Z bukan pentagon. So nampak tak? Bukan pentagon. So dia buat bukan P. Maka yang ni adalah bentuk hujah bentuk 3. Ada perkataan bukan. Yang ni baru kita boleh buat. Bila dia cakap poligon Z, maka premis 2 kita buat apa? Hasil tambah sudut pendalaman. Hasil tambah sudut pendalaman Poligon Z. Poligon Z. Bukan 540. Okay, very good. Itulah premis 2. Maka
hasil tambah sudut pedalaman poligon Z bukan 540 darjah. Okey, boleh. Okey. Okey, so yang ni E pun sama juga. Tadi kita buat kesimpulan premis 2, yang ni kita nak tulis premis 1. Contoh hujah bentuk 1. Premis 1, semua piramid bertapak. Okey, ni dia dah bagi jawapan lah. Kita tengok dekat premis 2. C ialah piramid bertapak segi 4. So yang ni C ni kita tahulah. Kalau ada C ialah C mempunyai 5 bucu. Ni hujah bentuk 1. So maka C ni ialah C. Piramid bertapak segi 4 ni adalah apa? Adalah A ke B kalau premis 2. Betul ke B? A ialah piramid bertapak segi 4 ni ialah A. Kesimpulan baru C ialah B. Nampak tak? Kalau awak tengok premis 1, mestilah semua. Kalau masih ingat hujah bentuk 1 ni, premis 1 adalah semua A ialah B. Kalau premis 2, C ialah A. Dia akan bermula dengan huruf A. Barulah kesimpulan C ialah B. Ikut A, B. Semua A ialah yes. Maka kesimpulan ni adalah C. 5 bucu ni adalah B. Maka premis 1, semua piramid bertapak segi 4 mempunyai 5 bucu. Okey. So kita tengok untuk soalan pertama. So kita nak buat bina premis 1 ni. Premis 2, segitiga. Yang ni cara bacanya adalah segitiga XYZ ialah segitiga sama sisi. Kesimpulan segitiga XYZ mempunyai 3 paksi simetri. Cuba buat premis 1. Dapat tak? Segitiga XYZ tu rasa-rasanya apa ni? Jadi segitiga XYZ ni adalah C. So C, kalau premis 2 C ialah A. Maka segitiga sama sisi ni adalah A. 3 paksi simetri ni adalah B. Maka jawapannya adalah apa? Premis 1 mesti ada semua. So semua, yes. Semua segitiga sama sisi mempunyai 3 paksi simetri. yes, very good. Mempunyai 3 paksi simetri. Cikgu tulis dekat bawah lah. Kalau awak follow yang ni je. Semua A ialah B. So semua segitiga sama sisi ni adalah A. Mempunyai 3 paksi simetri adalah
B. Okey. Okey, kalau nombor 2 ni, nampak? Premis 1. So, premis 2, garis lurus L selari dengan paksi X. L mempunyai kecerunan sifar. Rasa-rasa yang ni adalah bentuk 1, 2, 3. So yang ni adalah bentuk 2. Sebab kenapa awak tengok? Kalau untuk bentuk 1 dia mestilah kalau C, C. Kalau garis lurus L, yang ni pun dekat kesimpulannya mesti garis lurus L. Maka yang ni adalah jika maka. Jadi awak kena pastikanlah yang mana adalah P, yang mana adalah Q. So yang ni kalau awak tengok garis lurus L selari dengan paksi X. L mempunyai kecerunan sifar, maka kita boleh buat ni adalah hujah yang kedua. So kalau hujah yang kedua, premis 2 ni adalah apa? P. Kalau kesimpulan adalah Q. Jadi jawapannya apa? Jika garis lurus L selari dengan paksi X, jika P maka Q. Nanti you all sambung. Cikgu buat jika P maka Q je. So jika premis 2 ni kita tahulah dia adalah P. Kesimpulan adalah Q. Jika garis lurus L selari dengan paksi X, maka L mempunyai kecerunan sifar. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. So kalau tak nak buat L pun awak boleh buat jika satu garis lurus selari tak mention. Sama juga dengan nombor 3 ni, kalau kita perhatikan 7 lebih besar daripada 0. Kesimpulan 7 bernilai positif. Maka yang ni adalah hujah bentuk kedua. Maka jika P maka Q. So kalaulah 7 ni kita kena jadikan sebagai pemboleh ubah. Maksudnya jika N. Selalunya orang buat N ke X ke lebih besar sebab dekat premis kita tak boleh kalau awak perhatikan kebanyakan soalan dari tadi dia tak buat. Contohnya jika sebuah poligon, kalau tengok premis 2 barulah dia buat poligon Z. Kesimpulan poligon Z macam tu. So jika N lebih besar daripada 0, maka N bernilai positif. Ni adalah premis 1. Maksudnya premis 1 ni adalah untuk pernyataan umum. Umum. Premis 2 dengan kesimpulan baru pernyataan khusus. Sebab tu ni adalah hujah apa? Hujah didaktif. Okay, kalau ingat lagi didaktif adalah umum baru kepada khusus. Sebab tu kita kena jadikan N. Kita kena buat premis 1 ni adalah umum. Kesimpulan dengan premis 2 adalah khusus. Boleh? Faham tak?
Faham. Okey. Awak tanya kenapa bentuk dua cikgu bukan satu. Okey. Kenapa bentuk dua? Sebab kalau hujah bentuk satu, contohlah. Boleh ke kalau awak buat semua A? Contoh A kita adalah apa? Contoh kita ambil sebab nombor tujuh. Tujuh ni adalah khusus. Macam mana cikgu nak cakap? Contohlah kita buat premis dua. Tujuh ialah, mestilah ada perkataan contoh ialah takkan kita nak lebih besar daripada kosong. Faham tak? Kalau kita nak jadikan bentuk satu, dia tak boleh lah. Contoh, semua. Contoh, nombor tujuh ni adalah C. Kalau lebih besar daripada kosong ni adalah A, yang ni adalah B. So, macam mana awak nak buat? Semua lebih besar daripada kosong. Semua apa? Maksudnya semua, contoh semua lebih besar daripada kosong ialah bernilai positif. Dia macam tak sesuai. Lebih kepada untuk bentuk dua. Jika dengan maka. Boleh ke? Okey, so kalau kita tengok soalan yang keempat, yang last adalah yang ni punca premis 2, punca kuasa 2 34 bukan integer. So dekat sini kita tahulah bukan. Yang ni adalah dalam hujah bentuk 3. Jadi so kena ingatlah yang ni bukan Q. Ni bukan, cikgu buat simbol lah. Yang ni bukan P. Bukan P. So premisnya akan jadi apa? Jika kita tak boleh gunakan 34 ni, kita kena buat umum. So awak nak gunakan X ke, Y ke. So 34 ni kita kena jadikan umum. So maka cikgu buat jika X ialah, kena tukarlah ke perkataan ialah. Bukan perkataan bukan. So jika X ialah kuasa 2 sempurna, maka punca X. Nampak tak? 34 saja ni. 34 bukan kuasa 2 sempurna. P kan? So jika P ialah, jika P maka Q. Yes. Kalau untuk pernyataan ni awak tak boleh. Premis 1, kena ingatlah. Yang ni cikgu tunjuk sekali lagi. Jika P maka Q. Nampak tak? Dia sama sahaja dengan untuk bentuk 2. Kalau premis 1, jika P maka Q. Yang untuk premis 2 dengan kesimpulan je kita boleh bezakan. Premis 2 Q dulu, baru kesimpulannya adalah P. Kalau untuk bentuk 3. Maka jika X ialah kuasa 2 sempurna, maka punca kuasa X ialah integer. So barulah premis 2, kalau kita dapat bezakan, contoh kita nak buat kesimpulan. So X ialah kuasa 2 sempurna ni adalah apa? P. So punca kuasa X ialah integer ni adalah apa? Q. So premis 2, cert 34 bukan integer. So kesimpulan 34 bukan kuasa 2 sempurna. So ingatlah hujah didaktif umum kepada khusus. Kalau you all masih yang mula-mula. Sekejap. Okay.
Yang mula-mula yang cikgu bagi tahu ni, so kita tahu hujah ni terdiri daripada beberapa premis dengan satu kesimpulan. So premis ni adalah merangkumi pernyataan yang memberi maklumat. Kalau satu kesimpulan ni kita nak buat kesudahan, pendapat atau keputusan. So pernyataan ni kita ada dua, khusus dengan umum. Ni yang cikgu mula-mula yang cikgu bagi tahu, hujah ni ada dua jenis, didaktif dengan induktif. Yang kita duk buat banyak-banyak tadi, kita di bawah komponen hujah didaktif. Awak kena faham, dia adalah merangkumi premis umum dahulu, barulah kepada kesimpulan khusus. Sebab tu kalau awak semua tengok, semua jenis untuk soalan ni, untuk hujah ni yang kita sedang buat, kalau awak tengok premis 1, semua jika T ialah pecahan tidak wajar, ni adalah umum. Kalau awak semua tengok, jika P, dia tak mention pun, dia tak sebut pun 169. So premis 1 ni adalah pernyataan umum. Kalau tengok premis 2, kesimpulan, barulah dia khusus. Kesimpulan khusus, barulah dia pergi kepada 169. Baru dia mention. Boleh tak? Boleh nampak tak? Yang mula-mula kita buat semua, yang tu tadi ni semualah kita di bawah hujah didaktif. Boleh? Boleh faham ke? Didaktif ni umum ke khusus. Kalau induktif, iku. Kalau awak ingatlah, ikut duduk tu. DUK dengan IKU. Ni. So umum khusus. Khusus umum. Okay. So kita dah habis dalam untuk di bawah hujah didaktif. So kita cuba tengok soalan untuk dekat sini. Mari kita try tengok dekat hujah ni. Hari tu kita dah buat. Okay, mari kita tengok soalan nombor 9. So nanti next session kita akan berbincang mengenai hujah induktif. So ni kita selesaikan soalan berkenaan dengan hujah didaktif lah dahulu. Sambil-sambil kita nak tunggu beberapa minit lagi sebelum sesi ini tamat. Mari kita jawab dulu soalan yang ni. Antara berikut, yang manakah merupakan kesimpulan bagi hujah-hujah di bawah untuk membentuk satu hujah didaktif yang sah dan munasabah. So sah ni kita kena tengoklah ada 3 bentuk. Munasabah ni macam mana kita nak pastikan? Munasabah kita kena pastikan semua premis adalah benar. So sekarang kita nak bentukkan kesimpulan. Okay, kita tengok premis 1 dia cakap jika N ialah nombor genap, maka N kuasa 2 ialah nombor genap. So premis 2, 9 kuasa 2 bukan nombor genap. So yang ni dia menggunakan hujah 1, 2 atau 3. 3. Yes, good. Dia adalah 3. Maka kesimpulannya adalah A, 9 ialah nombor genap. Betul ke salah? Salah lah kan. Kita kena cari yang perkataan bukan. So contoh N ialah nombor genap ni adalah P. N kuasa 2 adalah Q. So premis 2 dia menggunakan Q. Tengok nampak tak N kuasa 2. Maka kita kena cari 9 bukan nombor genap. Very good. Melanie dah jawab. So jawapannya adalah B. 9 bukan nombor genap.
Okey. Okey, satu last soalan. Kita tengok soalan yang ke-10 ni. Okey, antara berikut, awak nampak tak? Nanti kita tengok pada satu-satu. Antara berikut, yang manakah hujah yang kuat dan meyakinkan? Okey, ni cikgu tak masuk lagi rasanya. Betul lah, cikgu tak masuk lagi. Hujah kuat dengan lemah ni di bawah hujah induktif. So, cikgu akan stop kelas kita malam ni. So, sekarang tepat-tepat cikgu tak habiskan masa. So, cikgu tepat-tepat habiskan. Jadi, kita akan sambung kelas kita pada sesi akan datang. Kita akan masuk sikit je lagi dalam penakkulan ni. Hujah induktif, habis je hujah induktif, maka tamatlah untuk bab 3. So, sesi seterusnya cikgu akan habiskan untuk hujah induktif dan kita akan buat soalan-soalan lah. Kesemua melibatkan bab 3. So, cikgu harap awak semua ingatlah yang apa yang dibincangkan pada malam ni. So, sekian itu sahaja untuk kelas kita malam ni. Cikgu ucapkan terima kasih atas segala kerjasama yang telah diberikan. Bye dan selamat malam. Bye-bye. Baik, cikgu. Good night. Bye, good Baik, night. cikgu. Terima kasih. Sama-sama.